Akibat salam tak cium tangan, seorang lelaki dibelasah 6 orang botak. Itu yang berlaku kepada Z, penyanyi band punk KL Ampang Sedikit baru-baru ini. Ketua Polis Johor, Assistant Commissioner Raub berkata, kes berlaku di sebuah live show Remember 69 Rundown di sebuah gym di Johor Bahru pada pukul 10.30 malam Sabtu lalu. Punca kejadian dipercayai akibat salah faham dan dendam lama yang berlaku antara suspek utama dengan mangsa ketika gig di Ampang pada tahun lalu. 6 orang lelaki skinhead telah pun ditahan. Mereka berusia 28 hingga 40 tahun. Kesemua suspek akan direman sehingga Sabtu ini. Kalau kita tengok video yang dipost oleh band Ampang Sedikit di Instagram, 6 lelaki botak masuk ke tandas dan diorang tunggu Z, iaitu penyanyi band ni. Bila Z masuk ke tandas tu, kita nampak pelaku macam sedikit macam borak-borak dan kemudian beliau terus dipukul oleh mereka. Kemudian dia diheret keluar, dibeduk lagi kat luar tu sampai satu momen ada seorang mamat botak ni dia ambil tong sampah besi dekat sebelah dia dan hempas tong sampah tersebut kepada Z. Z cedera di kepala, muka serta sakit dan lebam di seluruh badannya. Apa yang berlaku ini adalah sebuah bukti masalah kaum lelaki. Tengok je lah berita dekat Facebook, dekat TikTok, dari pukul bini hingga pukul orang tengah aksiden pun kita tak nak pukul. Bergaduh ini sering berlaku dan pelakunya most commonly ialah kaum lelaki. Bodoh lah. Bergaduh ni sering berlaku dan pelakunya most commonly kaum lelaki. Contoh lain, baru ni kes Bella. Video viral menunjukkan seorang lelaki dipecah mukanya selepas dipukul beramai-ramai oleh sekumpulan lelaki. Pada 18 April 2025, seorang wanita bernama Nur Diana Balkish Annabella Nur Arzman, 22 tahun atau Bella, didakwa secara bersama 7 lelaki kerana menakutkan secara jenayah terhadap Muhammad Faris Syahmi Muhammad Rizwan, 22 tahun. Menerusi ugutan hendak menyebabkan kematian dan niat menakutkan mangsa. Menurut siasatan polis, mangsa dipancing oleh si Bella diajak untuk teman dia yang berseorangan di rumah. Bila mangsa sampai di rumah, 7 lelaki datang, pegang mangsa dan bawa dia masuk ke sebuah bilik di sebuah blok rumah di Masai Johor pada pukul 10 malam. Mangsa dipukul beramai-ramai, diukut dan dipaksa menyerahkan wang sebanyak RM3,000 Malaysia atau mereka takkan berhenti pukul dia. Last, kerana dia dah lunyai ditomoi oleh suspek, mangsa akhirnya serahkan wang sebanyak RM650 berserta kunci motor Y16 miliknya. Ini buktilah. Pukul ni dia tak kenal umur, dia tak kenal anything. Dan perlahan-lahan keganasan ini menjadi culture. Untuk lepaskan emosi marah, sedih, kecewa, geram ialah dengan kekerasan. Kononnya terpaling semangat hantuah, terpaling semangat mak kilau. Bro, aku lelaki pun malu tengok tahu tak. Menyakitkan mata tahu nak tengok. Hari-hari kes pukul ni viral dan dah jadi macam common occurrence dekat negara kita ni. Cycle ni dah macam tertanam ke dalam setiap satu orang lelaki di mana penyelesaian kepada masalah ialah keganasan. Semua tahu kejahatan itu perlu dielak walau macam mana niat dan situasi. Tapi sekarang ni lelaki berpunai ni macam tak nak selak masalah ini dekat seluar mereka. Apa yang dia nampak ialah individu rasa diri dia superior from others, entitled to do something atas nama keadilan dan juga insecurities dan toxic masculinity issues resolve kepada pukul. Kerana dunia ini tak cukup undang-undang, tak sabar nak lunyai individu lain yang dianggap threat. Jadi, pukul tu dihalalkanlah. Sedangkan penerimaan emosi yang paling baik ialah menerima perasaan secara total dan bertindak ikut kewarasan akal yang diberi. Bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan tong sampah besi. Apa yang berlaku ini ialah sebuah bukti masalah kaum lelaki iaitu pukul dulu baru fikir.